kemajuan dapat dicapai berhubung masalah global seperti perubahan iklim, perihal nuklear dan juga pandemik COVID-19. Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata demikian dalam satu catatan Facebook beliau yang merujuk kepada sebuah rencana ditulisnya bagi satu majalah ihwal semasa. PM Lee berkata pilihan strategik antara kedua-dua negara akan membentuk kedudukan dunia yang baru. Walaupun memang biasa bagi kuasa-kuasa besar untuk bersaing, Encik Lee berkata kemampuan untuk bekerjasama adalah ujian kepimpinan negara yang sebenar. Encik Lee menambah pandemik COVID-19 adalah satu peringatan tentang pentingnya kerjasama. Dan meskipun wujud hubungan terbaik antara kedua negara, Encik Lee berkata mencapai kesepakatan mungkin mencabar. Menekankan perlunya untuk dua kuasa besar itu menangani perbezaan mereka, Encik Lee menambah keselamatan dan kemakmuran Asia bergantung kepada kerjasama Amerika dan China bagi membina kedudukan antarabangsa yang stabil dan aman. Menurut beliau lagi, kebanyakan ekonomi Asia saling berkait dengan kedua-dua negara itu dan majoritinya termasuk Singapura tidak mahu dipaksa untuk memilih pihak. Majlis Perundangan Hong Kong meluluskan undang-undang yang menjadikannya satu kesalahan menghina lagu kebangsaan Cina. Ini berlaku ketika para penunjuk perasaan di Hong Kong memperingati ulang tahun kejadian di lapangan Tiananmen pada 1989. Perbahasan mengenai rang tersebut disambung semula sejurus sebelum 5 petang tadi selepas ia tergendala siang tadi akibat bantahan para pemimpin pro-demokrasi. Mereka sekali lagi cuba mengganggu perbahasan itu tetapi proses mengundi tetap diteruskan. Rang itu diluluskan dengan 41 undi menyokong dan dengan satu membantah. Majoriti pemimpin pro-demokrasi Hong Kong tidak mengundi. Awal dari itu, perbahasan mengenai rang lagu kebangsaan Cina itu tergendala selepas dua pemimpin pro-demokrasi Hong Kong mencampakkan cecair busuk di dalam Dewan. Kedua-duanya kemudian dihalau keluar sebelum perbahasan ditangguhkan. Menurut salah seorang dalangnya, perbuatan mereka itu adalah sebagai membantah rang lagu kebangsaan Cina itu serta memperingati ulang tahun kejadian di Tiananmen. Pihak polis dan pasukan bomba kemudian dikerahkan ke tempat kejadian. Mereka mengumpulkan semua bukti berhubung kejadian siang tadi dan menutup Dewan Perundangan Hong Kong. Para pendakwa raya di Minnesota, Amerika Syarikat mengenakan tuduhan baru ke atas keempat-empat pegawai polis kulit putih yang terlibat dalam kematian lelaki kulit hitam George Floyd. Derek Chauvin, bekas pegawai polis yang dituduh menekan leher Floyd dengan lututnya, dikenakan tuduhan membunuh yang lebih berat. Dan buat pertama kalinya, 3 bekas pegawai polis yang juga berada di tempat kejadian dikenakan tuduhan bersubahat dalam pembunuhan itu. Ini menyusuli bantahan-bantahan yang diadakan buat 9 malam berturut-turut di merata Amerika Syarikat. Kebanyakan bantahan diadakan dengan aman dengan sebilangan bertukar ganas. Namun pihak berkuasa terus mengenakan perintah berkurung dengan para anggota askar dikerahkan di beberapa wilayah bagi mengawal keadaan. Ubat malaria yang diambil Presiden Amerika Donald Trump, hydroxychloroquine, didakwa untuk merawat COVID-19 didapati tidak berkesan. Satu hasil ujian yang diterbitkan New England Journal of Medicine menyatakan satu kajian ke atas kaki tangan jagaan kesihatan dan mereka yang terdedah kepada para pesakit COVID-19 mendapati pengambilan hydroxychloroquine tidak dapat merawat jangkitan virus tersebut. Para pakar berjangkit di Universiti Minnesota, Dr. David Bolway berkata, 50% daripada 821 orang dalam satu kajian yang dijalankan diberikan ubat hydroxychloroquine. Tetapi kadar jangkitan dalam kalangan kedua-dua kumpulan yang mengambil dan yang tidak mengambil ubat itu adalah sama, iaitu 12%. Namun ubat malaria itu tidak menyebabkan kesan serius ke atas mereka yang mengambilnya dengan 40% mengadu masalah perut. Beberapa lagi ujian ke atas hydroxychloroquine telah dihentikan akibat kebimbangan tentang keselamatannya bagi merawat COVID-19. Pada April lalu, penguasa ubat Amerika FDA memberi amaran tentang penggunaan hydroxychloroquine dalam kalangan pesakit jantung.
Lebih banyak khidmat rawatan kesihatan kini dapat dilakukan termasuklah rawatan terapi dan klinik gigi selepas berakhirnya tempoh pemutus rantaian jangkitan COVID-19. Bagaimanapun ini tidak bermakna anda boleh cepat mendapatkan rawatan doktor gigi misalnya. Wartawan Ira Musfira mengupas cabaran baru yang kini muncul di klinik-klinik gigi. Dengan berakhirnya tempoh circuit breaker pada 2 Jun, semua klinik gigi seperti The Kids Dentist kini tidak lagi terhad kepada memberi rawatan kecemasan sahaja. Ia sekarang boleh menawarkan hampir semua jenis rawatan gigi termasuk menyambung rawatan yang tertangguh sebelum ini. Bagaimanapun, banyak prosedur rawatan pergigian menghasilkan aerosol iaitu penyemburan partikel atau wap dari mulut pelanggan ke udara. Ia boleh menjadi suatu faktor risiko jika pesakitnya juga positif COVID-19 sekaligus meningkatkan risiko jangkitan antara pesakit, kata Dr. Rashid Tahir. Ini juga membawa cabaran tersendiri kepada operasi klinik-klinik gigi. Kalau rawatan yang menyebabkan aerosol, kita perlu menjarakkan antara pesakit 45 minit. Jadi saya tidak boleh merawat pesakit lain dan kerusi ini juga tidak, bilik rawatan ini juga tidak boleh digunakan selama 45 minit. Langkah keselamatan itu secara langsung mengehadkan jumlah temujanji yang boleh dibuat di klinik ini dan mengurangkan sehingga 75% jumlah pesakit yang dapat berjumpa doktor gigi. Kalau sebelum masalah COVID-19 ini, dalam 1 jam kita boleh jumpa mungkin 4 pesakit. Sekarang dalam 1 jam kita mungkin boleh berjumpa hanya 1 pesakit. Jadi dengan itu kita dapat mengelakkan risiko jangkitan antara pesakit. Disebabkan itu, beliau akur para pelanggan kini perlu bersabar. Juga dibuka semula setelah 2 bulan ditutup di circuit breaker ialah Klinik Corrective Therapy Singapore yang menawarkan terapi merawat sendi, otot dan tulang. Pakar terapi dan pemilik klinik ini, Encik Daniel Jumari, kini menyaksikan permintaan dan tempahan luar jangkaan. The respon amat overwhelming apabila kita umumkan dekat laman sosial media kami yang kami dapat buka bisnes kami pada 2 hari bulan Jun. Dalam tempoh 2 jam kami dapat tahu yang semua slots kami telah filled up. Kini masa menunggu bagi mendapatkan khidmatnya adalah seminggu. Ini kerana jika biasanya beliau ada 5 hingga 8 klien sehari, kliniknya kini mendapat 15 hingga 20 pertanyaan yang mahu mendapatkan slot pada saat-saat akhir. Agihan $1.6 bilion untuk rakyat Singapura bulan ini di bawah pakej bantuan keluarga. Juga selepas ini, ikuti perjalanan unik seorang anak muda yang kembali ke ITE selepas meraih diploma. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Duduk di rumah dan berhibur dengan saluran filem Melayu terkini di Astro Citra hanya di Singtel TV. Dapatkan filem-filem Melayu blockbuster yang terkini dan menarik untuk anda nikmati bila-bila masa secara on demand. Untuk langgani Astro Citra hanya di Singtel TV. Dial 1609 atau layari singtel.com/Citra sekarang. This week on Kin. James knows that I'm cheating on him. Did he do something to you? You say you can help me. Maybe, maybe not. What do you want? I want Yoke to take over KSUH. I just want what is right. Maxine is my daughter. So what will it be, Ahok? Are you in or out? Kin, Mondays to Thursdays on 5. More episodes of Kin are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by Mitsubishi Electric StarMax Air Conditioner. Kita harus memainkan peranan kita untuk memastikan Singapura selamat dari COVID-19 sedang kita memulakan semula aktiviti-aktiviti. Semua orang harus terus menghadkan pergaulan dengan orang-orang yang tidak tinggal serumah. Tetapi dalam fasa pertama, pasca pemutus rantaian jangkitan mulai 2 Jun, anda boleh mengunjungi ibu bapa atau datuk nenek anda yang tinggal di rumah yang lain. Kunjungan seperti ini harus dihadkan kepada sehari sekali saja dan tidak lebih daripada 2 orang pengunjung yang tinggal serumah.
Menghantar anak-anak untuk dijaga di rumah ibu bapa atau datuk nenek juga akan dibenarkan. Aktiviti-aktiviti lain yang tidak penting dan majlis-majlis keramaian tidak boleh diadakan. Warga emas harus terus duduk di rumah seberapa boleh.